Baik, kalau hangpa nak tahu, aku dengan Akbar ni antara orang yang jam lah bila tahu cerita di Rio tu kan. Tapi kali ni Syarazad Sani, orang yang sangat penting dalam dunia badminton, kewartawanan dan badminton ni, dia akan pergi lagi untuk percubaan kali kedua dia. Selepas kali pertama dah gagal dapat raih pingat emas. Matt, Ya datang saya. je datang je Olimpik, Matt, momen awak sejarah hitam bawa di Olimpik Rio tu akan teringat. Matt, share sikit, Matt. Ada orang tak tahu, Matt? Okey, saya sebenarnya follow IG Live Pak Long itu, nak cakap terharulah Abang Fizal juga apa khabar, masih ingat lagi cabaran saya untuk ke Rio. Ni real story Sebenarnya perjalanan saya daripada Malaysia nak balik ke Rio hilang pasport tu mengambil masa 68 jam. So, first journey Malaysia ke Amsterdam, hilang pasport. Lepas tu daripada Amsterdam dah hilang pasport, ke The Hague di Belanda untuk dapatkan pasport sementara nak balik Malaysia. Beli tiket ke Istanbul, daripada Istanbul balik Malaysia, settle apa semua, dah dapat pasport baru. So daripada Malaysia time tu balik ke Amsterdam, Amsterdam ke Paris, Paris baru sampai Rio. So total 68 jam flight dan juga transit. Duit tak payah cerita lah. Tapi momen apa yang saya experience kat sana dengan bantuan sarjan kita, Datuk Bazli Azmi, Fizal Ahmad, Basari, Datuk Hisham Dinaum, saya dapat experience satu yang cukup luar biasa lah. Benda yang saya rasa takkan boleh diulangi semula sampai saya mati lah. Okey, Mat, nak tanya satu. Nak tanya boleh? Sila. Kalau orang lain, mungkin dia akan berfikir banyak kali untuk datang balik ke Rio. Sebab belanja yang tinggi, perjalanan yang panjang dan sangat meletihkan. Apa yang buat Ahmed masa tu, yang Ahmed fikir, aku kena balik semula ke Rio de Janeiro, di mana anda terpisah dengan penerbangan selama 24 jam sebenarnya untuk sampai ke Rio. What makes you decided to come back to Rio after all the disaster? Okay, something yang mungkin orang di luar Esok Arena tak tahu, saya ni seorang yang memiliki semangat juang yang tinggi sebenarnya. Saya ada anger management issue, itu menjadi semua kekuatan saya, kemarahan saya itu. Jadi ramai yang menidakkan saya pada waktu itu, jadi saya mahu membuktikan mereka silap. Itu yang pertama, itu secara peribadilah. Tapi secara profesionalnya, saya benar-benar mahu membawakan liputan Datuk Lee Chong Wei itu, bagaimana dia yang punya laluan berliku untuk ke Olimpik Rio tu. Saya rasa saya perlu terjemahkan lah perjalanan dia, pengorbanan dia tu kepada rakyat Malaysia. Simple lah, untuk menjalankan tanggungjawab saya lah. Gila. Memang terbaik lah. Ya, kita pun nak teriak lah tu bang, masa kita cross dengan dia tu. Saya dah janji sebenarnya tak nak menangis sepanjang liputan kat sana, tapi bila Hafizal Ahmad dan Joel Basari tu dah macam tekan satu button tu dah, okay lah, that's it lah, saya pun dah tak boleh nak tahan lah. Matt, lepas tu ada tak Chong Wei tahu cerita kata awak menangis, Peng Sun Liwing tahu cerita ni? Saya rasa masa hilang pasport, Hafizal Ahmad ada share berita tu dengan Datuk Lee Chong Wei dan juga Datuk Teh Swee Bok. Jadi mereka tahu benda tu. Saya rasa lepas habis liputan pun squad Rio pun tahu apa yang terjadi, tapi mereka very supportive lah. Selepas tu pun kita lihat bagaimana liputan Chan Peng Sun dengan Goh Liu Ying pun jadi viral time tu. Kita pun tak tahu tema viral time tu dekat Esok Arena tu benda yang first time jadi. Dia jadi sebab dia adalah semula jadi. Kita sama-sama meraihkan kejayaan tu sebagai rakyat Malaysia. Dan tapi yang paling berharga buat saya adalah sampai kali ini saya rasa di pihak saya ada elemen persahabatan dengan PP semacam Peng Su Luing, Visha Wee Kiong, Vivian Hu Wen Kwe, yang sehingga hari ini kalau kata saya teks, dia akan reply lah, lambat ataupun cepat, tetap akan ada feedback lah. So sasaran peribadi Matt untuk edisi kali ni? Dia macam Bazli Aziz sebutkan, bawa balik 10 silver ke, bawa balik 10 bronze ke, yang penting gold medal. Kerana kalau orang tanya apa sasaran Malaysia adalah untuk membawa pulang satu pingat emas yang tak pernah kita dapat sejak permintaan sulung kita tahun 50-an dulu. Jadi sasaran dia satu gold medal. Tak kisah pada sport mana, tapi saya bagi tahu sekarang antara yang saya berasakan memiliki peluang cerah, Datuk Azizul Hasni Awang, skuad terjun dan skuad badminton kita lah, walaupun
6 daripada 8 tu first timers. Okey, bah. Matt jangan keluar, Matt. Next kita beralih ke budak ni. Budak ni, bah. Budak Pilah. Budak ni, dia tahu-tahu rezeki dia lah, bah. Kan? Betul. Dia terus pergi Olimpik. Asian Games tak pernah pergi kan? Apa dia? Asian Games tak pernah pergi kan? Asian Games, Commonwealth pun tak pergi. Saya baru pergi Terus dia SEA Games Filipina, lepas tu terus lompat pergi Olimpik. rezeki, bang. Hebat. Memang hebat lah. Hang nak tanya ke aku nak tanya? Bah. Ada, entahlah, tak boleh nak tanya lah. Rasa meluat. Meluat betul budak ni kaki melawal, lepas tu bila kita cakap ada je ni kan. Tak apalah kita tanya je lah. Bila nama naik pergi Olimpik. First dalam kepala otak hang kira. Apa yang fikir? Sebenarnya kita tahu yang Olimpik ada untuk tahun ni kan. Memang saya sebenarnya tak pernah expect pun yang saya dapat pergi. I mean like macam okay lah, tak apalah kita target untuk next Olympic lah. Sebab abang cakap tadi lah, saya pun baru je kerja. Lepas tu saya baru pergi sukan Sukma pun saya belum pergi lagi. Asian Games, Commonwealth tak pergi lagi. And then kita punya boss ada tag saya macam, you boleh pergi Olympic ke? Lepas tu macam cara saya reply kan, serius lah. Itu benda pertama yang saya reply. Lepas tu dia kata, serius lah, takkan main-main, dia kata macam tu. Lepas tu saya cakap lah, of course, sure lah, siapa yang tak nak pergi kan. Lepas tu dia cakap lah macam you kena buat yang terbaik semua benda. And then I cakap, the first one yang I cakap dengan Ahmed. Saya cakap dengan Ahmed, Matt, bos suruh pergi Olimpik kan. And cakap dengan Matt, rasanya saya layak ke nak pergi semua kan. Lah junior kan. Lepas tu Ahmed yang banyak bagi kata-kata semangat macam boleh. Kat situ boleh banyak belajar semua. Betul dia senyum itu ya? Okay. Itulah sebenarnya. Secara jujur dia takut bang. Okay, tapi sebenarnya yalah, itu beza dia wartawan dulu dan juga sekarang lah. Which is sekarang ni memang yalah, kita banyak sumber. Kita senang nak dapat berita dan kita senang untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang atlet dan sebagainya. Jadi ini kita anggap ni sebagai satu rezeki lah untuk Shakira kan. Sebab kalau ikutkan dulu macam saya pun, saya ambil masa lebih daripada 15 tahun. Lebih saya rasa lebih daripada 15 tahun untuk saya menjejakkan kaki di Tamasya Sukan Olimpik. Cuma saya tumbang rasa gembira dan saya nak Shakira gunakan sebenarnya platform ni, gunakan sebaik-baiknya lah platform dan juga peluang ada di Sukan Olimpik ni untuk mencari sesuatu yang boleh dibanggakan. Yes. Kita ada Syahraz Sani yang boleh dijadikan contoh, kita ada Baz Jazmi yang boleh dijadikan contoh macam mana untuk kita bawakan kelainan. Sebab bila kita pergi ke Sukan Olimpik ni, kita kena berikan satu kelainan yang orang akan ingat sampai bila-bila. Macam Syahraz Sani kita tak perlu petikaikan lagi, momen dia tu memang satu Malaysia. Artis pun semua acknowledge benda yang jadi kat sana kan. So kita bukan nak cari glamour ataupun nak viral lah. Tapi kena buat sesuatu yang orang akan ingat. Bukan bagi suruh pasport hilang tak, bukan ikut macam Ahmed bagi hilang pasport tak, bukan dia buat highlight lah. Betul. Tapi so rasa okay. Sebagai wartawan muda, antara wartawan muda lah di Astro Arena, bila dapat macam kami dulu nak dapat Olimpik ni, dia kena level tu kena start daripada Sukma. Lepas Sukma SEA Games, lepas SEA Games Asian Games, lepas tu baru Olimpik. Hang kira ni tak tahu nak bang rezeki hang lah kira ni. Bang, abang happy tak untuk saya bang? Tik jalan Tik. Dia cakap apa? Dia tanya kita happy tak untuk depa ni? Bercampur-campur lah. Happy pun ada dan kita rasa macam menyampah pun ada. Macam tu.
Sebab sebab to be honest, hampa pun tahu kami punya style kalau kami nak tegur, kami tegur ya. Kami Ahmed selalu lah almost tanya pendapat. Kebanyakan wartawan-wartawan di arena ni, satu yang bagusnya depa ni still masih bertanya walaupun dalam kedudukan depa tu sebenarnya kita boleh lepas betul apa? Kita tak payah kan. Tapi dia buat itu yang abang saya respect gambar lah. Matt. Saya rasa macam Kira sebutkan apabila dia dapat tahu berita dia ke Olimpik Tokyo tu dia cari saya sebenarnya happy sebagai seorang senior. Perasaan kedua selepas melihat atlet berjaya adalah melihat junior-junior pun seiring lah ikut jejak langkah senior kerana kita memerlukan pengganti berwibawa macam mana dulu Allahyarham Datuk Hasbullah Awang. Kalau dia tengok Hafizal Ahmad hari ni, dia memang akan sangat-sangat berbangga kerana ilmu yang diturunkan kepada Abang Hafizal tu diturunkan kepada Repeter Kota yang muda. Jadi sebenarnya kita nak ada kesinambungan dalam kewartawanan sukan ni. Saya rasa persaingan sihat tu ada, tapi yang penting adalah penerusan legasi pula. Saya ni seorang yang romantis, jadi saya suka elemen-elemen macam ni. Macam dalam badminton juga, dulu kita tengok Datuk Lee Chong Wei, sekarang kita mengharapkan Lee Zejia untuk memburu emas. So itu perspektif saya lah. Okay, kita nak share Matt, bila you tahu nama you ada lagi dalam Olimpik kali ni, macam mana reaction daripada wife, family? Saya sebenarnya bagi tahu wife saya yang saya tak expect untuk pergi lagi Olimpik for Tokyo ni, sebab kita tengok banyak tekanan daripada segi ekonomi, daripada segi COVID. Mungkin the best of the best lah yang akan pergilah dalam buku saya, the best of the best. Selain daripada barisan pengulas or host macam Akbar dan juga Hafizal, Eddie Ismail, Suzana Basri, wartawan, saya rasa nama yang automatik kena dalam list adalah Bazli Azmi. Okey, bila lepas saya tengok Bazli Azmi, saya tengok siapa lagi nama dalam list tu. Jadi saya happy bila tengok nama Syakira Zulkifli ada, Adam Zamri ada, Zulhaimi Zainal Azam yang sebenarnya lagi senior pada saya. Jadi bila saya bawakan perkongsian dekat wife saya, dia kata you deserve to go lah. Saya rasa dia kata saya deserve, okey, saya terima input dia tahu macam mana saya kerja keras. Jadi apa yang saya boleh buat adalah untuk do the best lah, nak bawakan emosi atlet balik ke Malaysia. Ada soalan kat Kira weh? Hang duk pejam pasal apa? Weh batik, hang duk pejam pasal apa? Internet sini. Kira. Kira mak family kata apa bila tahu Olimpik ni? Mak saya memang steady sebenarnya. Dia macam walaupun COVID ni kan, dia support lah. Dia cakap elok-elok, baik-baik. Jaga kesihatan semua. And then pindah depan lah. Macam Ni Nabil. tak boleh. Dia tak adalah cakap macam tak boleh pergi, bahaya, tak ada. Dia memang supportive. Hang duk tak mana dik? Tak, tadi dalam bilik anak bujang aku. Dia nak tidur pula. Tak, aku ingatkan hang duk di gua mana. Rupanya duk di Ampang ya kan? Sekarang okey? Okey, hang nak tanya apa kat Kira weh? Aku dah tanya lah tadi. Okey, Kira pasal cabaran ni besar dekat Olimpik. Jadi mungkin boleh share dengan penonton-penonton lah. Oi, dengar tak? Dengar. Selamat berteriak lah Kira. Hang duk potong cakap aku, geram aku. Cemuih. Okey, cepat hang lambat. Mungkin boleh share dengan penonton ni persiapan, preparation Syakira sebelum pergi berjuang di sukan Olimpik, sebab tugasannya sangat besar, tanggungjawabnya sangat besar. Jadi preparation ni mungkin boleh share dengan penonton-penonton IG Live. Preparation daripada segi bekerja atau semua. Okay, saya rasa of course benda pertama sekali saya kena prepare mental saya. Macam semua orang tahu yang kita akan update daripada pagi sampai ke malam. And saya masih lagi tengah belajar apa yang dengan senior-senior saya. Belajar macam kadang-kadang ada sahabat tu yang kita tak tahu, kita kena study dalam-dalam. Ahmed pun selalu macam tunjuk ajar pasal badminton. And then kalau untuk persiapan nak bawa bekalan pergi sana, saya siapkan makanan, satu luggage.
And then Boy. of course lah, kita punya macam mask, sanitizer semua untuk kesihatan. Oi, Okey. tu je. Matt, Okay, nak tanya Ahmed je boleh? Tanya Ahmed. Boleh tanya Ahmed? Boleh. Okay, Matt. Sila bang. Ya. Abang selalu tengok kan kalau dekat multi sports event ni, dia wujud satu persaingan tau antara wartawan-wartawan di setiap venue. Macam kita orang selalu duduk studio ni, kita orang tak berapa faham sangat korang punya persaingan tu. Tapi yang kita orang tahu, when someone get news pasal atlet yang korang kat venue tu dapat medal, so korang adalah ranking-ranking dia. So mungkin boleh share tak persaingan antara reporter ni yang turun ke venue dekat Sukan Olimpik ataupun any Temasya punya event lah. Macam mana tu? Dia kalau Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia, mungkin kita kontingen Malaysia lah berpeluang dapat medal yang sangat banyak. Dia jadi sebenarnya satu pembakar semangat lah mak reporters yang mungkin bawakan sukan-sukan yang ada medal chances kan. So walaupun bukan reporter yang bertanding ni, saya tekankan reporter tak bertanding yang bertanding sebenarnya atlet, tapi kita kongsi kegembiraan tu. Contoh kalau macam Shakira cover first pingat emas tu, kita raikan lah. Kita bukan raikan Shakira saja, tapi kita raikan atlet dan laporan yang bakal nyusul lepas tu lah. Dan kemudian kita keep list lah. Okay, Shakira dah cover berapa banyak gold medal story, Adam Zamri dah cover berapa banyak gold medal story. Bazri Azmi misalnya, Bazri memang suka emas. Dia tak tahu dia tengok lagi live ni ke tak, tapi dia memang sangat suka pingat emas. Jadi kadang-kadang kita saja nak usik dia pun ada juga. Tapi ni sebenarnya game antara reporter Suarena lah untuk naikkan semangat nak buat liputan sepanjang 15 hari, 20 hari dekat sana kan. Okey, di sebalik kita menceritakan tentang reporter kan, di belakang reporter ni ada juru kamera. Juru kamera ni sangat memainkan peranan penting. Okay? Tak ada gambar dia, tak ada audio dia, tak ada. Saya akan cuba dapatkan sekejap lagi dengan antara yang mungkin sempat bersama saya sekejap lagi lepas semua settle ni adalah Bobo, juru kamera. Mungkin Ahmed akan ditugaskan bersama-sama kameraman. Saya akan ditugaskan dengan Isyadi Tunjian ataupun Bob. Di antara reporter, cameraman yang sangat kreatif lah. Semua cameraman dekat Suarena ni dia ada flavor dia masing-masing, ada kelebihan masing-masing, sama macam reporter juga. So saya plan dengan Bob ni ada keserasian. So harapnya keserasian tu diterjemahkan lah dengan shot-shot menarik, laporan-laporan menarik. Shakira dengan Bobo? Tak, saya dengan Syafiq. Dengan Syafiq. Oh, maksud dia banyaklah kerja tu. Banyak. Sebab Syafiq ni antara juru kamera yang dia suka benda yang pelik-pelik lah. Berkarya. So the first time ever lah dia bercerai dengan Zulhelmi Zanazam tapi time SEA Games itulah partner saya bang. Oh ya ke? Oh sama kat mana? Okay, baik. Okay, saya rasa kita nak berikan ruang untuk mereka berehat. Okay, last word from both of you sebelum kita nak bawa Raja Lawak, Raja TikTok, Raja Lawak yang akan menyusul selepas ni, Adam Zamri dan juga Zulhelmi Zanazam. Jadi Matt, last word. Saya rasa sikit je kepada peminat-peminat sukan tanah air, keep on supporting Suarena. Kita akan cuba kita the best untuk bawakan liputan terbaik sepanjang pengembaraan kita dekat sana. Doakan kejayaan atlet. Kerana saya percaya this time ni ada feeling pingat emas tu akan dibawa pulang ke bumi Malaysia, dan pingat emas ni akan menjadi satu pemangkin luar biasa lah, bukan saja untuk kita dalam waktu-waktu yang sukar sekarang ini, tapi untuk generasi Malaysia yang akan datang. Kira? Okay, untuk 32 juta rakyat Malaysia, tengok Astro Arena untuk liputan menyeluruh Sukan Olimpik Tokyo 2020. And please doakan kita orang punya keselamatan supaya dijauhilah daripada COVID-19 ni semua. And untuk abang berdua, kalau saya ada salah, bila nampak saya tengah cross ke apa, tolong tegur saya. Confirm lah, takkan aku nak biar. Nampak Dik? Takkan aku Bukan nak biar. tegur saja. Sebelum Bukan Hafizal Ahmad Kebas hari tegur, baik saya tegur dulu. Korang nak tegur. Saya masih belajar. Awak menyelamatkan dia, Ahmed. Satu nak pesan kepada Shakira, bila buat cross tu, jangan lupa
Jangan lupa pakai hairband narik-narik ya. Yes. Macam masa kat Hairband. Filipina. Saya dah tunggu headband daripada abang daripada SEA Games habis hari tu lagi. Jadi Tak, dia plan nak bagi masa Tokyo. Dah Tokyo dia tak pergi, nak buat macam mana? Don't dia carry forward lah. no way. Esok abang hantar pergi Melawati. Dah tahu pula orang rumah dia kat mana. Okay, Matt, ingat kita akan terus mendoakan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita yang akan ke Tokyo. Matt, Ya. this time round abang rasa mungkin dekat awak ada sinar emas, Matt. Buat Matt yang terbaik, Matt. You can do it, Matt. InsyaAllah. Kira jangan anggap awak sebagai junior. Kira jangan anggap kata awak ni awak sebab awak junior awak nak ni, tak boleh. Perform. Kalau awak rasa awak boleh potong Fazli Azmi, potong je. Betul. Mana tahu dia meletup pula. Dia meletup pula kat Tokyo, Shakira. Betul. Okay guys, thank you so much. Thank you. All the Assalamualaikum. best.